Kalau nak banding rumah kita dengan masjid, masjid lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi nilai dia. Kita nak iktikaf boleh buat di masjid. Di rumah itu banyak pandangan para ulama lah. Tapi di masjid itu sepakat iktikafnya. Dan berbanding tempat-tempat yang lain, banding dengan kedai, banding dengan market, banding dengan apa semua, rumah Allah Subhanahu Wa Taala lebih mulia. Inilah tempat yang paling mulia di tempat kita ini. Alhamdulillah kita dapat berhimpun di sini menghidupkan syiar Islam, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menuntut supaya kita menghidupkan rumahnya dengan mendirikan salat. Dengan mendirikan salat, Allah Subhanahu Wa Taala minta supaya umat Islam ini menghidupkan syiar. Syiar ni dari sudut bahasanya bendera lah, benda yang apa, menjadi simbol, menjadi tanda. Dalam agama ini ada perkara-perkara yang mesti kita tonjolkan sebagai tanda, sebagai menunjukkan bahawa di situ ada orang yang taat kepada Allah, di situ ada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok rukun Islam yang 5 itu adalah syiar yang utama. Menjadi rukun tulang belakang ataupun menjadi kita kata tonggak, tunjang. Mengucap kalimah syahadah, dia tak boleh sembunyi-sembunyi, bisik ke. Contoh, ada orang minat nak masuk Islam, mualaf ni minat nak masuk Islam, tiba-tiba dia takut dengan keluarga dia, bimbang dengan ancaman daripada keluarga dia, kampung dia mengucap pelan-pelan dalam hati sahaja, bagi contoh. Dia tak boleh macam tu, dia kena isytiharkan. Kalau tidak dengan ahli keluarga dia pun dia kena isytihar, pergi jumpa dengan orang lain, ataupun pergi jumpa dengan, kalau hari ini ada jabatan agama dan sebagainya, dia kena pergi jumpa pihak berwajib untuk dia isytiharkan keislaman dia. Kalau di luar negara yang minoriti muslim, dia kena isytihar dengan NGO ataupun dengan badan-badan yang berkaitan. Supaya apa? Supaya orang tahu dia muslim. Itu syiar. Ini kita tak kata, dalam isu ni tak timbul isu riak, tak timbul isu bila dia buat menjadi nak tunjuk dekat orang bahawa dia ni orang yang baik. Tidak, yang tu memang kena tunjuk, yang tu memang kena ditonjolkan. Demikian juga salat fardu 5 waktu, ini wajib. Jadi bila kita kata, kalau kita datang ke masjid, kita tak nak datang ke masjid dengan alasan kita kata tak nak riak. Nanti orang tengok, jiran tengok kita ni keluar masuk rumah ni, pergi masjid, oh kita ni orang masjid. Jadi kita tak nak riak. Ini tak betul. Sebab apa? Sebab pergi ke masjid, menghidupkan syiar, itu adalah tuntutan agama. Kalau datang perasaan riak, yang tu kena, bukan kita tunduk pada riak tu sehingga kita tak datang ke masjid. Itu terbalik. Sebelum tu saya minta maaf kalau kurang bunyi perlis, sebab asal faham. Jadi cuba juga bercakap perlis ni, cakap utara sikit-sikit. Kadang-kadang terlajak lebih perlis daripada orang perlis. Tayar jadi tayak. Rupanya orang perlis tak sebut tayak. Baik. Jadi yang itu kita tak perlu. Kalau pergi ke masjid apa semua ni, kita jangan bagi alasan tak pergi ke masjid takut riak. Yang tu tak betul. Sebab mesti kita kena tunjuk, mesti kita kena hidupkan syiar tersebut. Begitu juga ibadat-ibadat seperti puasa Ramadan. Kita kena isytiharkan pada bulan puasa. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, iaitu kalau kita sedang berpuasa dan ada orang yang mengajak kita untuk berbalah, kita kena sebut inni shaim, sesungguhnya aku sedang puasa. Sesungguhnya aku sedang puasa 2-3 kali. Bagi tahu. Supaya apa? Supaya dia tahu kita sedang berpuasa. Ini tidak termasuk dalam riak. Ibadat mengucap kalimah syahadah, salat, puasa, zakat, tunaikan zakat. Kita tahu banyaknya duit dia, zakat dia mesti dia orang kaya. Tidak. Yang tu dia kena isytiharkan, tunjuk, kena bagi tahu. Kalau ada risit, kena minta risit. Setengah kita ni tak minta risit sebab apa? Sebab ni tak nak riak. Tidak. Yang tu kita kena tunjuk, kena kempen kat orang lain. Kita dah bayar zakat, macam sekarang ni orang duk kempen ni lah, saya telah divaksin, anda bila lagi, contohnya. Jadi zakat demikian juga, kena tunjuk saya telah mengeluarkan zakat, saya dah keluarkan sebahagian harta saya untuk asnaf-asnaf, anda bila lagi. Sepatutnya macam tu. Dulu pernah jadi isu,
bukan dulu, rasanya akan datang pun akan jadi lagi isu. Menjelang Ramadan akan timbul isu bayar zakat di mana. Kalau contoh dulu di Kuala Lumpur, Selangor ni ramai orang yang imigran yang datang daripada luar, datang bekerja cari rezeki di Kuala Lumpur, Selangor. Kemudian bila musim raya balik ke kampung masing-masing. Tahun lepas tak boleh balik lah, Covid, tahun-tahun sebelum tu. Jadi bila timbul isu nak bayar zakat fitrah, nak bayar zakat di Kuala Lumpur, Selangor ke, ataupun nak bayar balik Kedah, nak bayar balik Perlis, nak bayar balik Perak, nak bayar balik Kelantan. Jadi isu. Jadi ada yang kata asalnya duduk di Kelantan, asal datang Kelantan, mai hijrah ke KL, jadi kena bayar di Kelantan dan sebagainya. Bergaduhlah antara pusat pungutan zakat negeri-negeri pun duk sibuk kempen. Ni dah kerja kat Kuala Lumpur, makan cari harta, cari rezeki kat Kuala Lumpur, kena bayar di Kuala Lumpur bagi contoh. Jadi timbul ketegangan antara pusat-pusat zakat ni. Sepatutnya kita kena kempen, bukan kempen je, kita kena kempen bayar zakat lebih daripada satu negeri. Kuala Lumpur bayar, Selangor bayar, balik Kelantan bayar lagi. Kuala Lumpur bayar, Selangor bayar, balik Perlis bayar lagi. Sebab apa? Sebab asnaf di Perlis perlu juga, asnaf di Selangor perlu juga, asnaf di Kuala Lumpur perlu juga. Jadi sepatutnya kempen lagi banyak bayar zakat. Kalau boleh ronda seluruh Malaysia ni bayar semua, ataupun ni boleh bayar secara online, bayar semua negeri RM7 je. Jadi yang itu lebih harmoni, semua kita bantu. Asnaf di negeri-negeri lain pun kita boleh bantu. Sepatutnya macam itulah. Jadi kemudian ibadat haji pun sama. Ibadat haji pun kita kena tunjulkan syiar tersebut. Jadi alhamdulillah kita datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala malam ni, kita hidupkan syiar masjid, kita hidupkan syiar Islam di tempat kita ni, sehingga orang boleh tahu bahawa di sini ada orang Islam yang taat, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita bincang ataupun kita kupas sedikit berkaitan dengan isu yang berkaitan dengan pendidikan, iaitu untaian pesan dari surah Luqman. Untaian pesan dari surah Luqman. Zaman sekarang ni, terutama zaman sekarang bila dikaitkan dengan isu, terutamanya lah isu COVID-19, dan orang cuba kaitkan dengan agenda Dajjal, Illuminati dan sebagainya, tanda-tanda akhir zaman, kemunculan Dajjal. Yang ini maksudnya secara umum lah, kita ambil dari sudut yang lain berkaitan dengan perkara ni. Bukan kita nak bincang kita perlu jadi anti vaksin ke, perlu jadi vaksin, sokong vaksin ke tak sokong vaksin, bukan itu cerita dia. Cerita dia ialah ada satu kesedaran dalam kalangan masyarakat kita ini bahawa semua orang maklum, sama ada dia ni orang yang kuat berpegang pada agama ataupun orang yang awam yang biasa, semuanya mengetahui bahawa akhir zaman antara tanda besar dia ialah munculnya Dajjal. Cuma nak kaitkan pihak ni Dajjal, pihak nu Dajjal, yang tu macam-macam lah. Yang tu ada yang tepat, ada yang tak tepat dan sebagainya, kita tak tahu. Benda ni terdedah kepada pelbagai pandangan. Nak kata tepat pun tak pasti juga, nak kata tak tepat pun belum tahu juga, tak boleh. Jadi cuma bila orang kaitkan dengan kiamat, orang akan banyak cerita tentang perkara-perkara yang negatif, cerita tentang keruntuhan akhlak, cerita tentang anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa dia, cerita tentang pergaulan bebas, cerita tentang pendedahan aurat, cerita tentang hari ini LGBT, kebebasan yang berfikir sehingga melangkaui sempadan, cerita orang nak tukar jantina, cerita orang kata bahawa saya ni sebenarnya perempuan terperangkap dalam jasad lelaki, ataupun saya ni sebenarnya lelaki terperangkap dalam jasad perempuan. Nak buat pembedahan lah, nak apa semua tu. Itu zaman akhir ni yang kita rasa macam banyak sangat dah, terancam sangat dah Islam pada hari ini. Itulah yang digembar-gemburkan, sehingga kita menjadi satu ketakutan, satu trauma di dalam diri umat Islam itu tentang perkara ni. Bukanlah kita kata kena elak, janganlah sampai kita kata
benda ni jangan disebarkan langsung, tidak, tapi nak sebut ada kesedaran itu dalam kalangan masyarakat. Jadi isu dia orang cuba selesaikan lah, masing-masing cuba selesaikan. Isu vandalism, orang merosakkan harta awam, isu hiburan yang melampau, hedonism, macam-macam sekarang ni. Apa baru ni, isu sugar baby, application sugar baby, macam-macam lah. Yang tu berkaitan dengan layanan-layanan ataupun hubungan-hubungan yang di luar daripada pernikahan dan sebagainya tu, perempuan-perempuan simpanan lah apa semua. Itu satu perkara yang menjadi, kita kata ini tanda kiamat lah, ini salah satu tanda kiamat, ini dah akhir zaman lah. Sebenarnya memang kita akan sentiasa menuju ke hari kiamat, sentiasa, sebab masa itu dia tak akan patah balik ke belakang. Memang kita akan sentiasa menuju kepada hari kiamat, semakin dekat semakin hampir dengan kiamat. Cuma kiamat tu bila, wallahu alam. Jadi bila keadaan yang kacau bilau yang macam ini, orang mula timbulkan balik isu pendidikan masing-masing lah, di peringkat universiti, di peringkat macam-macam peringkat, di peringkat negara, di peringkat apa semua, orang mula risau tentang pendidikan. Jadi bila anak tak pergi sekolah pakat susah hatilah, nak didik anak di rumah ni, tak ada kemahiran, tak ada kepakaran. Jadi cikgu-cikgu pula tak boleh nak keluar sebab apa? Sebab Covid apa semua ni, jadi kegusaran. Risau mak ayah. Bolehlah belajar melalui komputer, melalui internet, Google Meet, Zoom lah apa semua, tapi dari sudut sentuhan guru itu tak dapat. Sentuhan guru untuk didik, untuk bimbing anak-anak ini tak dapat. Jadi macam-macam. Yang mana pelakunya ataupun yang membuat perkara-perkara kerosakan-kerosakan ini ialah seawal usia kanak-kanak sehinggalah kepada dewasa dan juga warga emas. Kadang-kadang kita kata remaja ni biasalah orang bila sebut isu masalah gejala sosial, orang akan sebut remaja. Tapi sedar ataupun tidak, remaja yang tahun 70-an hari ini dia telah tidak lagi remaja. Kalau hari ini 2021 ni dia remaja, mungkin 20-50 dia bukan lagi remaja. Tapi dia orang yang sama. Maksudnya gejala kerosakan, keruntuhan moral, akhlak apa semua ni dia akan berterusan. Kalau tidak dibendung. Jadi jangan disalahkan remaja, tapi kita salahkan kepada orang yang tidak menerima pendidikan yang betul, yang tepat. Bahkan perkara ini semakin lama semakin merebak kalau tidak dibendung, dan bukannya semakin menguncup. Dan makin lama makin pelik. Dulu orang tak pernah fikir untuk langgan pelacur melalui telefon. Sekarang ni di hujung jari boleh nak langgan pelayan perempuan, nak langgan pelacur dan sebagainya di hujung jari. Ini keadaan zaman hari inilah. Jadi para cerdik pandai dalam lapangan pendidikan khususnya masing-masing berusaha mengemukakan berbagai teori, pendekatan dan sarana sebagai alternatif kepada pendidikan yang ada. Jadi dia cubalah, dia kata sistem ni, pendidikan ni dah gagal, kena ganti yang baru, sistem kena ganti, tukar dan sebagainya. Ini macam-macam. Cara barat dengan cara barat, yang cara timur dengan cara timur, yang belah Jepun, Korea dengan cara dia dan sebagainya. Masing-masing mengemukakan teori pendidikan masing-masing. Sebab apa? Sebab bila berlaku keruntuhan moral ini, dia akan merosakkan negara. Bukan akhirat, dunia pun boleh rosak. Cuma kita kata masing-masing ada kekuatannya lah. Masing-masing ada kekuatan dan ada kelemahannya tersendiri. Dalam Islam, sebagai umat Islam, perkara ini mestilah dilihat menerusi suluhan wahyu. Kita nak didik diri kita nak didik anak-anak kita nak didik generasi yang akan datang, dia mesti ada suluhan wahyu. Mesti ada bimbingan dan petunjuk daripada Nabi SAW. Yang ni kita tak boleh lepas. Jangan kita terlalu yakin ataupun jangan kita terlalu berpegang dengan teori barat, kita berpegang dengan teori yang lain-lain dan sebagainya sehingga kita mengenepikan Al-Quran. Jangan. Dalam hal ini Al-Quran menerusi surah Luqman. Dalam Quran tu sendiri, kalau kita
tadabbur, kita cek surah Luqman. Surah ini ada diletakkan asas-asas pendidikan, dan asas-asas pendidikan tersebut sesuai sepanjang zaman. Luqman adalah seorang individu, macam-macam lah yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang kata dia orang yang saleh, ada yang kata dia nabi dan sebagainya, tapi dia orang yang diberikan hikmah. Sama ada hikmah itu berbentuk kenabian ataupun tidak, itu kita serah kepada Allah lah. Jadi Luqman ini orang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, dan hikmah dia tu, dengan hikmah yang ada pada dia, dia didik anak dia. Dan Luqman ialah orang yang hidup sebelum daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita Luqman ini Allah Subhanahu Wa Taala telah rakamkan di dalam Al-Quran, menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil juga panduan, pedoman daripada kisah hidup Luqman ini. Jadi kisah hidup Luqman Allah Taala rakamkan dalam Al-Quran supaya apa? Supaya dicontohi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohi oleh generasi kemudian, dicontohi oleh para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Kalau tidak, buat apa Allah cerita dalam Quran? Jadi kisah ini kisah yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebarkan kepada seluruh umat Islam sampailah kepada hari ini, menunjukkan bahawa kisah Luqman ini sesuai ataupun kita kata relevan sepanjang zaman, tidak luput, tidak lapuk ditelan zaman. Dan natijah yang bakal diperoleh dengan kita melihat kepada wahyu, dengan kita mendapatkan bimbingan daripada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ialah keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat, tanpa menggadaikan ataupun kerugian mana-mana peringkat. Tidak menggadaikan dunia untuk dapatkan akhirat, dan juga tidak menggadaikan akhirat untuk dapat dunia. Dunia dapat, akhirat pun dapat juga. Ini kelebihan apabila kita melihat ataupun apabila kita beramal, kita hidup dengan cara wahyu, dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya jika teori-teori, sarana, pendekatan pendidikan tersebut dipadankan dengan petunjuk Al-Quran. Yang kita kata kalau ada teori barat, ada yang baik dia, kita ambil, kita sesuaikan. Kita tengok apa yang selari dengan Al-Quran. Kalau yang tak selari, kita tolak tepi lah. Yang soal ajar kebebasan pergaulan apa semua tu, yang tu kita tolak tepi. Yang tak ada ajar berkenaan dengan nilai takwa, nilai aurat, nilai iman dan sebagainya itu kita tolak tepi. Tapi yang lain-lain yang ada kebaikan dia, kita ambil. Ya, semua ni manusia ni, dia setiap fikiran dia tu ada untuk kebaikan, sebab semua manusia dia akan fikir tentang kebaikan kehidupan di atas dunia. Tapi kita nak sesuaikan supaya perkara tersebut tidak bercanggah dengan wahyu. Nak hidup, nak selesa, nak mewah, nak rasa tenang, nak rasa tenteram hidup atas dunia ni, tapi jangan sampai menzalimi, jangan sampai menganiayai orang lain. Dalam hal ini Al-Quran menerusi surah Luqman telah mengemukakan asas-asas penting dalam pendidikan dan pembangunan anak-anak dan remaja, bahkan kepada ummah secara keseluruhan. Sebut tentang pendidikan anak-anak, tapi sebenarnya anak-anak tu kita pun anak juga, kita pernah jadi anak. Anak itu pun nanti akan membesar akan jadi bapa. Jadi ini semua kitaran-kitaran ataupun pusingan-pusingan yang sentiasa akan berlaku. Cuma dalam surah Luqman disebut nama Luqman. Ada watak-watak yang tidak disebut. Ada watak, contohnya macam kita kata isteri kepada pemerintah Mesir, isteri kepada pemerintah Mesir, yang dalam kisah Nabi Yusuf itu, yang kita kenal sebagai Zulaikha. Sebenarnya Zulaikha itu dalam riwayat Israiliyat, nama tu muncul dalam riwayat Israiliyat. Dalam Quran tak sebut nama Zulaikha. Contoh, disebut Imra'atul Aziz, isteri kepada pemerintah Mesir. Begitu juga nama Balqis, Ratu Sabak. Dalam Quran tak sebut nama Balqis. Itu ada dalam riwayat Israiliyat. Macam mana kita boleh tahu? Kita tengok dalam riwayat Israiliyat. Demikian juga nama Qabil, Habil, anak-anak Nabi Adam itu tak ada dalam
Quran. Nama tu tak ada dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran ialah dua orang anak Nabi Adam. Tak disebut namanya. Watlu alaihim naba abnai adama bil haq. Ceritakan kepada mereka kisah dua orang anak Nabi Adam yang sebenarnya. Yang sebenarnya bukan yang tersebar, yang palsu tu, yang viral, yang palsu tu bukan. Yang sebenarnya macam mana. Tak sebut nama. Tapi berbeza dengan Luqman. Luqman disebut namanya di dalam Al-Quran 2 kali. Kalau sebut sekali itu pun hebat dah. Sebut sekali itu pun dah satu kemuliaan lah. Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan nama itu di dalam Al-Quran. Ada sahabat yang disebut namanya sekali dalam Quran. Zaid bagi contoh, namanya disebut dalam Quran. Itu pun dah hebat, masyhur. Sebab apa? Sebab akan dibaca sampai ke hari kiamat, akan dikenal, akan diceritakan kisah dia sampai ke hari kiamat. Tapi nama Luqman 2 kali disebut dalam Quran, dalam surah Luqman. Bahkan surah tu sendiri nama dia surah Luqman. Itu satu kelebihan, satu penghormatan, satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada Luqman. Cuma walaupun disebut 2 kali dalam Quran nama dia, bahkan satu surah yang khusus, Luqmanul Hakim menjadi satu perbincangan di kalangan para ulama. Tak jelas juga. Tak jelas dari sudut asal usul dia. Tak jelas dari sudut asal usul. Dia ni nabi ke? Dia ni rasul ke? Dia ni orang saleh ke? Macam mana? Dan sebagainya itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Jadi ada ulama yang berbeza pandangan. Ada yang kata dia orang yang saleh tapi bukan nabi. Ada yang kata dia ni nabi. Sebab apa? Sebab hikmah tu iaitu Allah SWT sebut walaqad ataina luqmanal hikmah, iaitu kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Jadi mereka takrifkan hikmah itu wahyu. Hikmah itu wahyu. Jadi Luqman ini adalah nabi. Itu perbincangan para ulama lah. Maksudnya kedudukan Luqman itu asal usulnya tak jelas. Jadi dengan sebab ada satu pandangan yang menarik tentang apa? Tentang Luqman ini, iaitu kata Buya Hamka. Dia kata Luqman adalah nama dari seseorang yang selalu mendekatkan hatinya kepada Allah. Yang itu jelaslah, Luqman ni orang yang dekat hatinya dengan Allah. Dalam mencari intisari Al-Quran, tidaklah penting bagi kita mengetahui dari mana asal usul Luqman. Jadi bila walaupun nama tu dah disebut, tapi asal usul tu nak carinya macam-macam pandangan. Jangan kita fokuskan nak cari asal usul dia. Sebab Luqman itu satu tu sajalah. Lepas pada tu sampai hari ni tak jumpa dah Luqman tersebut. Luqman lain banyaklah hari ni. Satu tu saja. Yang Luqman yang Quran ceritakan ni zaman tu saja. Dan Al-Quran pun tidak menunjukkan asal usul dia. Tak cerita dia duduk di negara mana, tempat apa, bangsa apa, tak cerita. Memang Quran pun tak cerita. Yang penting ialah dasar-dasar hikmah yang diwasiatkan kepada anaknya yang mendapat kemuliaan yang diceritakan di dalam Al-Quran itu. Yang Quran cerita ialah berkenaan dengan wasiat yang Luqman itu sampaikan kepada anak dia. Perkataan-perkataan dia, isi kandungan wasiat dia, itulah yang Al-Quran ceritakan. Yang mendapat kemuliaan demikian tinggi sehingga dirakamkan sebagai ayat Al-Quran. Cakap dia tu, nasihat dia itu kepada anak dia itu sehingga dirakamkan sebagai ayat Al-Quran. Quran ni turun kemudian, turun kepada Nabi SAW. Tapi kandungan Al-Quran itu ialah cakapan Luqman. Itu hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Luqman. Seolah-olahnya kita kata apa? Dia baca Quran sebelum Quran diturunkan, macam itulah. Dia ayat itu, ayat lafaz yang disebut itu adalah lafaz Al-Quran, tapi dia sebut sebelum Quran turun. Macam tu, sebelum Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama kemudian iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaqad ataina luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dalam ayat yang ke-12 surah Luqman. Ini perkataan pertama ataupun nama kali yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, iaitu walaqad ataina luqmanal hikmah. Sungguh telah kami berikan kepada Luqman itu al-hikmah.
telah diberikan, iaitu Allah SWT. Hikmah ni bukan Luqman tu dia dapat secara percuma macam tu saja ataupun tanpa ada kaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat itu adalah kerana pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana dia dapat, wallahu alam, tidak diceritakan dalam Al-Quran. Sama lah tadi seperti yang disebut oleh Buya Hamkan. Sama ada dia dapat tu melalui guru ke, ataupun dia dapat melalui jalan wahyu ke, ataupun dia dapat melalui dia merenung alam ni, dia mengkaji berkaitan dengan alam ini dan sebagainya, itu tidak diketahui. Tapi ilmu yang dia dapat itu datangnya daripada Allah. Jadi kalau melalui jalan guru, maksudnya ilmu tersebut daripada Allah, tapi dengan cara guru. Macam kita hari inilah, kita belajar Quran, kita belajar hadis, kita belajar fiqh dan sebagainya melalui guru. Ilmu itu daripada Allah SWT, tapi disampaikan kepada kita melalui perantara, iaitu guru. Quran ini daripada Allah, tapi disampaikan kepada kita melalui perantara, iaitu daripada guru kita, naik guru kepada guru, peguru kepada, akhirnya jumpa kepada sahabat. Akhirnya yang ajar Quran kepada sahabat ialah Nabi, yang ajar Quran kepada Nabi ialah Jibril. Jibril ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu perantara. Ilmu semua datang daripada Allah. Hikmah itu datang daripada Allah. Kata Ar-Razi, hikmah itu ialah keseimbangan di antara perbuatan dengan pengetahuan, amalan dengan ilmu. Sebab tu kita hidupkan tempat kita ini, masjid kita ini dengan dua perkara. Yang pertama, kita hidupkan dengan amal ibadah. Amal ibadah kita salat, kita iktikaf, kita apa semua. Kemudian yang kedua, kita hidupkan dengan ilmu. Majlis ilmu kita dengan tazkirah, dengan mau'izah, dengan kuliah, apa semua macam-macam kita hidupkan. Inilah asas yang membangunkan masyarakat Islam. Kalau dua ni tak seimbang, maka akan pincang masyarakat, akan rosak masyarakat. Kalau buat ibadat tanpa ilmu, ibadat tersebut ibadat yang kosong. Kita nak kata dia solat apa? Bila nampak dia solat, kita tanya ni solat apa? Kata tak tahu, saya solat je. Dia tak ada ilmu. Kita berapa rakaat pun tak tahu, saya tengok orang buat, saya pun buat je. Tak ada ilmu. Jadi tak mungkin amalan dia amalan yang tepat, amalan yang betul sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan juga sunnah lah. Tak tepat. Sebab apa? Sebab tidak ada ilmu. Demikian juga orang yang tidak ada orang yang ada ilmu tapi dia tidak beramal, ini rugi. Dia tahu dia tahu tentang perkara tersebut. Ini waktu zuhur kena semayang zuhur, ini waktu maghrib kena semayang maghrib 4 rakaat, rakaat pertama baca apa, rakaat kedua baca apa semua, dia tahu tapi dia tak sembayang. Bagi contoh, ini satu kerugian. Satu kerugian sebab apa? Sebab dia dah dapat selangkah dah nak buat amalan, dia dah dapat selangkah, dah ada ilmu tapi dia tak buat amalan. Ini kena seimbang. Hikmah itu ialah seimbang di antara perbuatan dengan pengetahuan. Ini menurut Ar-Razi. Dan ada pendapat yang lain yang menyatakan bahawa hikmah itu ialah seseorang itu dia tahu apa yang akan berlaku di hujung nanti ataupun pada pengakhirannya, sedangkan ketika itu dia berada di tengah-tengah. Contohnya lah, kita dah tahu apa penghujungnya. Kalau orang yang ikut taat perintah Allah SWT, ikut Rasul, kita tahu dah apa penghujung dia di akhirat nanti. Dia akan dapat nikmat siratal ladina an'amta alaihim, orang yang mendapat nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dah tahu dah, walaupun belum mati lagi. Belum mati lagi. Cerita ni cerita lepas mati, akan dibangkitkan yaumul mahsyar, yaumuddin apa semua ni nanti sampai masuk syurga ataupun masuk neraka, tapi dah tahu dekat atas dunia. Kalau buat ini balasan dia neraka. Kalau buat ini balasan dia syurga. Kalau buat ini Allah redha. Kalau buat ini Allah murka. Ini hikmah. Contohlah, kita kata kita bawa kereta, kita naik motor, naik kayu gerek ke, kita tengok depan kita ada lubang. Kita tahu kalau kita tak elak, kita akan masuk dalam lubang tu. Kalau kita elak, kita akan dapat meneruskan perjalanan dalam keadaan yang baik, tak cedera dan sebagainya lah. Itu hikmah. Hikmah itu untuk urusan dunia lah. Tapi kalau macam akhirat tadi kita tahu, kalau mencuri bagaimana, nak dapat harta, nak perut lapar, dahaga, nak dapatkan harta, tapi tengok ada dua jalan, satu jalan yang halal, satu jalan yang haram. Tapi dengan dua jalan tersebut dia tahu, kalau dia menggunakan jalan yang haram, dapat juga makan, dapat juga minum, tapi
dia tak selamat di akhirat. Kalau dia menggunakan jalan yang halal, dapat makan, dapat minum, ke akhirat pun selamat. Ini hikmah. Maksudnya dia sudah mengetahui penghujung ni nanti dengan ketika dia sedang lagi di tengah-tengah perjalanan. Dia sedang di tengah perjalanan tapi dia dah tahu penghujung dia apa. Ini hikmah. Jadi Luqman orang yang diberikan hikmah. Tidak ditunjukkan asal usul dia. Yang penting adalah apa yang dia nak sampaikan. Iaitu anishkur lillah. Dan sungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmah kebijaksanaan. Anishkur lillah, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu. Jadi sebagaimana Luqman dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada dia, maka kita pun syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka dia bersyukur untuk diri dia. Kesan kebaikan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala ni, kesan tu balik semula kepada diri kita. Kesan tu iaitu Allah Subhanahu wa taala suka, Allah Subhanahu wa taala kasih, Allah Subhanahu wa taala sayang pada diri kita. Wa man kafara, siapa yang kufur, Allah Taala beri dia nikmat hidup, Allah beri dia nikmat sihat. Orang lain kena covid, dia tak kena covid, bagi contoh. Orang lain Allah Taala hadkan pergerakan, tak boleh keluar daripada rumah, tak boleh apa semua. Kita Allah Taala beri luah nikmat pada kita, boleh bergerak, boleh apa semua ni. Tiba-tiba dia tak bersyukur. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita manusia, apa contoh kita beri apa, kita nampak satu orang, kita beri bantuan kepada dia, kita bagi nasi ke, kita bagi duit kepada dia. Kalau dia ucap terima kasih pada kita, dia terima tu, dia menghargai, dia ucap terima kasih, dia puji kita dan sebagainya. Dengan sebab pujian dia itu, maka orang lain tengok, orang tengok kepada dia, orang tengok kita bagi pada dia, kita kedudukan kita naik. Maksudnya kalau ahli politik, mungkin dia punya tahap kepercayaan orang kepada dia makin naik, orang tengok dia bagi bantuan dan sebagainya kan. Jadi bila semakin ramai orang berterima kasih kepada dia, orang menghargai dia, maka kedudukan dia semakin naik, semakin tinggi. Orang makin meletakkan kepercayaan kepada dia dan sebagainya. Tapi katalah satu orang dia bagi duit ataupun dia bagi makanan yang sama kepada orang tadi ni, orang tadi tu dia tak terima ataupun dia kufur. Dia tolak pemberian tersebut. Dia kata, alah setakat makan, contoh. Alah setakat RM1 2 aku boleh dapat, contoh. Dia menafikan ataupun dia menolak pemberian tersebut. Semakin ramai orang menolak pemberian tu, kedudukan pemberi ni tadi semakin lama semakin rendah, semakin jatuh. Lama-lama pemberian itu tidak dihargai dan sebagainya, menyebabkan dia rasa tak ada apalah dia ni. Tapi berbeza, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, iaitu Allah Taala sebut wa man kafara, siapa yang tak bersyukur, ambil nikmat Allah Subhanahu wa taala, hidup sihat, umur panjang apa semua ni, dapat kemewahan, dapat kebahagiaan, ketenteraman hidup kat dunia, tapi kufur kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji, tak terjejas. Tidaklah dengan manusia ni pakat-pakat kufur sehingga jatuh kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Tak. Kalau seluruh dunia ini memuji Allah SWT, menyembah Allah SWT, tak ada seorang pun yang kufur, pun Allah SWT tidaklah kedudukan dia semakin naik. Tidak. Kalau seluruh dunia ini kufur kepada Allah pun, tidaklah kedudukan Allah itu semakin menurun. Tidak. Allah tidak terjejas dengan apa yang kita buat ni, melainkan kalau kita bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, balik semula kepada diri kita. Kita dapat kebaikan tersebut, dapat pula pahala ganjaran daripada Allah SWT. Allah redha pula, dapat kelebihan-kelebihan tu kepada diri kita. Wa man kafara, siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya lagi maha terpuji. Kemudian pesan Luqman kepada anak ini, pesan yang utama,
ada pesan dia ni ada beberapa pesan lah. Cuma pesan dia ni semuanya adalah menjadi asas dalam pendidikan. Jadi pesan yang paling utama sekali yang disebut dalam ayat yang ke-13, Allah SWT sebut, wa id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ini kali kedua Allah SWT sebut nama Luqman. Wa id qala Luqman, dan ingatlah tak kala ataupun ketika Luqman berkata kepada anaknya wa huwa ya'iduhu, iaitu dia sedang memberikan peringatan kepada anak dia. Ya bunayya, wahai anak kesayanganku, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Semakin kita sayang kepada anak kita, semakin kita kasih kepada anak kita, semakin kita manjakan anak kita, semakin kita kena ingatkan dia, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Bukan bila makin manjakan dia, makin sayang kat dia, makin kasih kat dia, kita pun buat tak pedulilah tentang apa akidah dia, tentang apa pegangan dia, tentang apa dia punya iman dia, kepercayaan dia, kita tinggal je. Tak. Semakin kita kasih kat dia, semakin kerap kita pesan, la tusyrik billah, jangan kamu syirik pada Allah. Bila anak kita nak pergi sambung mengaji, contoh masuk universiti, masuk college apa semua tu, kita nak lepas masuk asrama, kita nak apa, kita pesan kat dia, la tusyrik. Apa yang berlaku pada kamu ni, kamu berkawan dengan siapa cikgu kamu, siapa masyarakat berhampir dengan kamu, apa semua yang kamu akan hadapi tu, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu ialah satu kezaliman, satu penganiayaan, satu penindasan yang sangat besar. Jadi pendidikan akidah jangan kita matikan hanya di rumah. Pendidikan akidah, pendidikan tauhid jangan kita matikan hanya di bilik darjah sahaja. Habis luar bilik darjah tak sebut dah pasal akidah, tak sebut dah pasal beriman, tak sebut dah pasal bergantung kepada Allah, tak sebut dah pasal harap, takut kepada Allah. Ini satu benda yang rugilah. Jangan kita hentikan pengajian berkaitan dengan akidah ni sekadar di surau-surau masjid-masjid, sekadar tu saja. Sekolah ataupun di rumah, sekadar di buku teks gitu saja. Dan akidah ini, pendidikan berkaitan dengan asas akidah ni dia mesti berterusan. Jangan kita kata habis sekolah menengah habis dah, habis SPM habis dah. Ni kan hari ni anak-anak kita periksa SPM pendidikan Islam. Jadi habis hari ni habis dah, buku teks lempak kat mana apa semua ni teruk habis buang. Jadi yang ni tak kena. Dia kena berterusan sampailah dekat nak meninggal dunia. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang nak mati di kalangan kamu ini dengan kalimah la ilaha illallah. Nak mati itu pun kena akidah lagi. Pendidikan akidah ni sepanjang hayat. Jadi betul lah kata Luqman ini kepada anak dia, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Jadi dia mula dengan menafikan terus, maksudnya jangan kamu syirik ni maksudnya ambil sekutu. Kalau dulu terjemahan dulu dia kata menduakan Allah, tapi sekarang ni kita tengok bukan dua, ada ajaran yang sampai Tuhan dia banyak, lebih pada dua. Dia punya sembahan dia lebih daripada dia. Bukan menduakan Allah, dia menyekutukan, menyamakan Allah dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi makhluk itu sebenarnya makhluk, tapi dia jadikan sebagai sembahan. Dia jadikan sebagai dia punya akidah dia, sebagai pergantungan dia dan sebagainya lah. Itu keadaan. Dan pengajian akidah dia mestilah bersifat hidup. Dan dijadikan panduan dalam setiap aspek kehidupan. Akidah dalam berjual beli kena ada akidah. Tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita. Allah Subhanahu Wa Taala melihat perbuatan kita. Pengajian akidah ni dia kena hidup dalam kehidupan kita. Jangan mati sekadar tadi lah bilik darjah ataupun buku teks sekadar tu saja. Sebab tu kita tengok hari ni filem-filem ataupun cerita-cerita, drama-drama ni yang mendapat rating yang tinggi ni ialah cerita-cerita yang seram,
cerita-cerita pasal hantu, cerita-cerita pasal khurafat. Pelik juga anak-anak ni ataupun orang yang minat ni suka tengok cerita macam tu. Cerita apa ni, apa tengah orang kata kampung pisang bersiri-siri apa semua macam-macam lah, cerita hantu ni suka tengok. Tapi habis cerita tu nak pergi dapur malam-malam takut, minum ayam takut, nak pergi keluar suruh tengok apa dia kat luar takut. Pelik. Tapi minat cerita seram. Bila dalam realiti penakut. Sebab apa? Sebab tadi itulah, sebab tidak diterapkan pendidikan akidah kepada dia. Jadi kalau kita terapkan pendidikan akidah pada dia, yang jaga kita ni ketika kita tidur, Allah SWT jaga kita. Ketika kita ketika kita belajar, Allah jaga kita. Ketika kita pergi keluar pada rumah, Allah jaga kita. Ketika kita berniaga, buat bendang apa semua ni, Allah jaga kita. Allah beri rezeki pada kita. Sepatutnya bila pendidikan yang macam ini menyebabkan umat ini betul-betul merdeka. Sekarang ni umat kita kata merdeka daripada penjajah, tapi tadi itulah dengan Pontianak takut lagi, dengan Langsui takut lagi. Pelik juga. Itu tak merdeka lagi. Nak keluar rumah malam-malam takut, padahal tak ada perintah berkurung pun, tapi nak keluar rumah takut. Sebab apa? Sebab hati dia tak merdeka lagi, jiwa dia tidak merdeka lagi. Itu keadaan. Kenapa? Kerana tidak diterapkan pengajian akidah. Samalah yang kita hari ni, kita orang sambil-sambil duk baring, duk buat rakam, dia kata saya tak minat lagi lah nak jadi orang Islam. Oh, yang macam itu punya view ataupun yang macam tu punya share dia, orang yang tengok rakaman ni, tahu tak isu ni? Sambil-sambil duk baring kat mana tak tahu, gelap. Saya tak minat, saya tak nak lagi lah jadi orang Islam lah. Nak cuba murtad. Kita tak kata dia murtad lagi, dia ada hasrat, menyatakan hasrat untuk tak berminat nak jadi orang Islam. Cakap macam tu, sambil-sambil manja-manja cakap macam tu, punya rating 1000. Dia punya orang yang tengok. Kita yang nak buat ceramah kuliah ni, baca kitab ni, nak boleh rating tak sampai ratus-ratus pun. Contoh. Itu keadaan orang yang pada hari ni. Kenapa? Kerana tadi itulah kenapa dia menghadapi ujian kehidupan dia, sampai jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia tak nak Islam lah. Sebab apa? Sebab dia tak sanggup menghadapi dia tak sanggup berdepan dengan dia punya cabaran. Cabaran dia ialah kehendak nafsu dia untuk tadi itulah, dia nak ubah jantina ke apa semua tu, dia tak sanggup nak ubah. Jadi dia rela tinggalkan Islam. Bukan rela tinggalkan kehendak nafsu dia tu. Dia lelaki nak jadi perempuan, tapi bila orang duk kecam sana apa semua ni, kemudian nak tinggalkan Islam. Kata jauh sangat ni. Dia nak tinggalkan satu benda yang sangat berharga untuk dia dapatkan dunia, nikmat dunia yang pada dia nikmat, pada orang lain tak nikmat lah. Pada dia sajalah yang rasa nikmat tu, tapi orang lain tak anggap itu sebagai satu nikmat pun. Dah lah, nikmat tu pun kecil sangat, nak tinggalkan agama. Itu satu kerugian yang besar. Jadi itu wasiat yang paling asas yang perlu kita ambil daripada pengajaran, daripada kisah Luqman ini dengan anak dia ni. Banyak lagi sebenarnya, panjang lagi berkaitan dengannya, tapi kalau kita nak hurai satu persatu panjanglah. Tapi kita ambil yang betul-betul asas, iaitu berkaitan dengan akidah. Sebab apa? Sebab keseluruhan kehidupan kita ini, kita berhadapan dengan ujian. Allah SWT lahirkan kita sebagai lelaki, sebagai perempuan, itu ujian. Ada kaitan dengan akidah. Allah SWT tentukan rezeki kita, miskin, kaya dan sebagainya, itu juga ujian, ada kaitan dengan akidah. Allah SWT tentukan kita ni duduk di tempat, di negeri ini, di bangsa ini, kaum ini, itu juga ujian, dan juga ada kaitan dengan akidah, qada dan qadar apa semua ni. Dan yang itu kita kena ajar kepada anak-anak kita kena ajar kepada diri kita, masyarakat dan seterusnya, untuk supaya pengajian akidah ini dia tidak terhenti sekadar kitab, dia tidak terhenti sekadar bilik darjah, tapi dia dalam kehidupan. Kita buat bendang pun ada akidah kita dan seterusnya lah, sampailah kita meninggal dunia. Lagi kita sayang pada diri kita, lagi kita sayang pada anak-anak kita, lagi itulah kita
nasihatkan dia supaya jangan dia buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam hari ini godaan, kadang-kadang tak sedar termasuk dalam perkara yang khurafat, dalam perkara yang syirik dan sebagainya lah. Jadi sekadar itulah kita mungkin dapat sama-sama pada malam ini. Apa yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang buruk itu disandarkan kepada diri saya selaku hamba-Nya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.